Hai geng. Geng, Assalamualaikum. Geng, ramai sangat aku tengok sehari dua ni. Sebab aku jarang-jarang aku buka TikTok. Kalau aku bawa kereta, baru aku bubuh handset, barulah ni. Lepas tu hari ni, saat-saat ni sebab hujan lebat, aku pun takut dengan guruh kuat dekat Puchong ni, dekat Bukit Jalil lah. Aku pun duduk swipe. Aku ada, aku pun macam mana cakap lah, memang sangat-sangat banyak lah orang petikai. Memang sangat-sangat banyaklah orang petikai ni kan, Perikatan Nasional ni, yang mendapat dana finance daripada syarikat judi. Sebab itulah mereka beranikan naik daripada 8 ke 22 kan. Sebab bagi mereka 22 tu tak banyak, 8 yang banyak. Sebab tu lah, untuk kelulusan belanjawan okay, 2020 waktu tu yang macam Pakatan Harapan, belanjawan 2020 yang macam dilaksanakan oleh Pakatan Harapan. Dan bila macam belanjawan tu masih 8 kali 2020. Lepas tu bulan Februari Pakatan Harapan jatuh, naik Perikatan Nasional dan terus sambung sampailah habis. Sampai habis 2020 macam belanjawan untuk 2021. Waktu tu lah kira bila dibentangkan belanjawan 2022 2021 punya belanjawan, judi sudah naik 22 kali balik. Judi dah naik 22 kali balik tau. So walaupun ada lebay-lebay yang membangkang, alah aku tengok seorang je yang membangkang soal judi ni, ahli parlimen apa tak lupalah, dia daripada Kelantan lah. Seorang dia aja macam membangkang. Tapi belanjawan tu dia macam dia macam dia sokong untuk meluluskan belanjawan tu. Faham tak maksud aku? Dia bangkang soal judi. Judi yang dinaikkan daripada 8 ke 22. Dia bangkang, tapi bila last kali untuk undian, dia meluluskan. Dia juga sokong untuk judi dinaikkan ke 22 kali. Dan bila 2021, belanjawan 2021, judi dah jadi 22 kali. Dan bila judi, macam belanjawan untuk 2022 untuk tahun ni kan, dilaksanakan bulan 11 atau bulan 10 tahun lepas. Yang tahun lepas 2021, belanjawan dibuat hujung tahun 2021 untuk tahun 2022. So bila depa kekalkan juga 22 kali. Dan bila dah belanjawan 2000 tu macam 2022 di sampailah hujung bulan ni, bila dah settle, kerajaan sekarang perlu memikirkan untuk membentangkan belanjawan 2023. Dan Perikatan Nasional dah membentangkan 2023 punya belanjawan. Lepas tu kerajaan bubar dan kerajaan Perikatan Nasional jatuh, dan pilihan raya tak ada satu parti pun dapat bentuk kerajaan, dapat lepas tu bergabung untuk buat kerajaan perpaduan. Naiklah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. So bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, baru lebih kurang seminggu lebih kan, bila macam Anwar Ibrahim dia macam dia dah agihkan kabinet, dia dah buat kabinet. Anwar Ibrahim dapat jadi Menteri Kewangan dan juga Anwar Ibrahim macam Perdana Menteri. So Anwar Ibrahim, ucapan yang pertama dia kemarin, judi diturunkan kepada 8 balik. Jadi bila Anwar Ibrahim dah turunkan kepada 8, masih ada lagi walaun yang kata sebab apa 8 kan, ini semua wayang je. Dia kata dekat Anwar Ibrahim, ini semua wayang je, hamba hanya nak ambil macam perhatian daripada rakyat je kan. Lepas tu ada yang kata, kenapa tak hapuskan tu kan. Depa petikai depa bangga, kenapa tak hapuskan seperti mana Kelantan, seperti mana Kedah, seperti mana Terengganu. Ini kerajaan pusat. Faham tak? Hampa duduk di dalam kerajaan 33 bulan, Genting Highland punya judi punya besar hampa tak berani usik. Genting punya besar di atas bukit tu hampa tak berani usik, malah hampa buka peluang kepada perjudian supaya membesarkan kembali. Walaupun di negeri-negeri ni tutup, tapi yang pusat hampa tak dapat handle, hampa membesarkan balik cabutan undi, toto, spot toto, lagi hampa membesarkan lagi. Rakyat
Oh, nampak peluang rakyat pi ya. Kan? Tapi hang duk kata hang orang Islam. Hang duk kata okey kita orang Islam, kita perlu macam ni, kita perlu macam ni. Tapi apa yang berlaku? Hampa gagal buat. Kan kita ingatkan bila PAS lebay ada di dalam kerajaan dapat menurunkan judi. Dapat menurunkan judi, malah dapat turun lagi sampai 1 kali 1 tahun. Kan? Lalas mereka sokong untuk 22 kali. Dan tak cakap apa pun. Jadi Alhamdulillah jadi bahan kempen kami. Sedangkan 2020 belanjawan yang dibuat oleh Pakatan Harapan, 2019 punya belanjawan dan 2020 punya belanjawan, Menteri Kewangan yang buat belanjawan tu adalah China Lim Guang Eng. Yang hampa Dr. Kapi Harbi tu kan. China Lim Guang Eng. Faham tak? China yang jadi Menteri Kewangan dan China yang menurunkan cabutan undi daripada 22 ke 8 kali. China geng. Hang macam apa nama? Kita pun kena faham, bukan semua orang Melayu berjudi. Bukan semua orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban Karazan berjudi nombor ekor hak yang dok tekan spin tu. Bukan semua. Tapi kita nak dakwah rakyat, kita perlu pertahankan. Kita perlu buat sistem yang baru. Kita perlu baik pulih setiap tahun. Kita perlulah mengajak rakyat supaya meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Tapi bila lebay PAS ada dalam kerajaan 33 bulan, mereka apa pun tak buat. Faham tak? Apa yang mereka buat untuk rakyat? Malah mereka naik jadi kerajaan, pelabuk lari. Ekonomi jatuh, ringgit jatuh. Dah setahun dah kita dah settle masalah COVID. Negara yang macam dah kembali ke arah endemik. Dalam masa setahun ni, ekonomi semua dah buka. Apa yang mereka buat? Yang duta khas bertaraf menteri, duta sana, duta sini. Menteri sampai 72 orang menteri. Apa yang mereka buat? Untuk kabinet Anwar Ibrahim sekarang, seorang menteri dia pegang 2 kementerian. Di zaman Muhyiddin dan juga Ismail Sabri disebabkan mereka dapat tubuhkan macam kerajaan pintu belakang mengkhianati rakyat dan juga melompat sana sini. Orang yang melompat tu Muhyiddin Yassin perlulah jaga hati. Muhyiddin Yassin perlulah buat sesuatu, perlulah bagi imbuhan. So dengan bagi imbuhan, bagi kedudukan lah, bagi fulus, bagi duit dan juga kedudukan lah. Sebab tu kementerian tu mereka pecah-pecahkan kementerian, pecah-pecahkan. Sebab itulah setiap seorang dapat satu kementerian. Sedangkan kementerian yang tak wujud, mereka adakan kementerian tu untuk nak agihkan kuasa. Jadi sekarang kejayaan Anwar Ibrahim baru beberapa hari je, kan? Baru beberapa hari Anwar Ibrahim dapat jadi Perdana Menteri, dapat tubuhkan kerajaan, dapat tubuhkan kabinet, dah kerja, kan? Mereka dah start buat kerja, mereka dah macam menceritakan ada hasilnya daripada Anwar Ibrahim, macam berbincang dengan Sheikh Mokhtar soal bernas, soal petani. Benda ni, bahagian petani ni, pertanian ni kita perlu fokus. Bukan fokus untuk apa, supaya kita tak import. Mata wang kita rendah. Apabila segala mak nenek makanan macam kita duk import, of course mata wang kita jatuh. Kalau macam duk nak import export, perlukan menggunakan mata wang USD. Bila guna mata wang USD akan jadi mahal. Bila dah tukar ke ringgit akan jadi mahal. Jadi sebelum kita nak membazir duit, membeli dengan nilai yang mahal, lebih baik kita fokus, kita tanam sendiri. Dan syarikat-syarikat yang untung ratusan juta malah bilion, perlulah bagi 10%, 20% kepada pesawah dan juga petani yang menanam, kan, hak yang bercucuk tanam ni. Hak dia atas, hang yang menguruskan jual sana jual sini. Yang duk tanam, yang menghasilkan tu, hang perlulah membalas balik jasa hak petani-petani di bawah ni. Itu yang Anwar Ibrahim bersuara dah puluhan tahun. Jadi walaupun PAS pakai akal, berfikir, jangan keluarkan kenyataan yang membodohkan diri sini. Hang kena ingat, walaupun PAS, parti PAS, hang bawa imej Islam, hang bawa imej agama. Tunjuklah contoh-contoh imej-imej yang baik kepada rakyat.
ini kerajaan buat bagus untuk rakyat. Hang mainkan isu perkauman, hang mainkan isu tu, hang keluarkan kenyataan seperti mana hang buat hang tu macam bukan Islam. Hang orang Islam, kenyataan tu hang jagalah mulut tu. Ini hang duk keluarkan kenyataan-kenyataan yang menyinggungkan, yang memberi orang tengok muka hang, oh orang Islam. Macam ni pun orang Islam dia pun akan fikir macam tu, oh orang bukan Islam. Kita perlu berikan image yang terbaik. Kita perlu tunjuk macam mana Anwar Ibrahim memang dia bengang-bengang, tapi dia tak pernah keluarkan kenyataan-kenyataan yang teruk. Habis-habis pun bangang bodoh. Kan? Kenyataan-kenyataan yang macam melibatkan agama dan juga bangsa, Anwar Ibrahim tak pernah keluarkan. Kan? Ini sampai ni Perdana Menteri hang keluarkan kenyataan-kenyataan yang memalukan lah. Cara hang bercakap pun fikir lah geng. Sekarang ni macam mana Iswadi Moni cakap, dalam agama ada politik. Dalam agama Islam ada cara-cara politik. Tapi untuk parti PAS, puak-puak walaupun parti PAS Perikatan Nasional, mereka politikkan Islam. Mereka politikkan agama Islam. Mengkafir syurgakan orang, menerakakan orang, kan? Hang haram, dalil segala mak nenek. Kalau yang parti PAS buat, semua ada dalilnya, semua ada ni. Sedangkan kita tahu itu adalah satu kezaliman, satu kesalahan. Tapi daripada pihak PAS bagus, kan? Kalau apa hak yang daripada segi macam Pakatan Harapan, parti pelbagai kaum buat, kan, yang macam mendapat keuntungan kepada rakyat, macam tak kira macam orang Melayu ke orang Islam, orang India, orang Cina. Tak boleh. Macam Syekh Mokhtar tu, dia macam Sanusi cakap, sekurang-kurangnya Melayu. Syekh Mokhtar tu Melayu. Tapi dia tak nampak Syekh Mokhtar tu Melayu billionaire. 10 juta kalau untuk dia nak bagi untuk bulan ni, dan untuk tahun depan 50 juta. Apa dia nak rasa sangat? Dia tak jatuh miskin lah dengan aset bilion dia tu. Jadi bercakap tu Sanusi guna otak. Aku mengharapkan kalau Padang Serai dan juga Tioman ni menang dekat Perikatan Nasional, dan juga untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri hak yang nak mai, macam hak yang nak mai 5-6 bulan ni, kalau Perikatan Nasional masih dapat kedudukan, aku tak mau cakap apa lah rakyat-rakyat Malaysia, rakyat-rakyat sendiri fikir lah geng. Kita diperbodohkan, kita diperkotak-katikkan, kita dipermainkan oleh walaun-walaun yang di atas. Okey geng, Latif cakap, tolong share, tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampak antok hang, adik-beradik hang yang walaun, adik-beradik hang sepupu sepapak hang yang walaun, hang share link ni, hang tak pakai akai. Cakap dekat depa pakai akai, jangan pakai kepala lutut ni. Okey? Assalamualaikum.